memberikan tanggungjawab KPM cukup besar dalam memastikan setiap sen yang diperuntukkan untuk kementerian diberikan dan dibelanjakan dengan cekap dan dapat memberikan impak kepada pembangunan pendidikan negara, khususnya untuk pengoperasian institusi pendidikan di bawah KPM. Ahli yang berhormat sekalian, saya merakamkan ucapan terima kasih kepada 66 ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan berkaitan dengan belanjawan ini. Saya cukup bahagia mendengar perbahasan ahli-ahli yang berhormat, khususnya yang telah mengartikulasikan dengan baik isu keprihatinan terhadap sekolah daif yang menjadi tumpuan belanjawan dan juga komitmen kerajaan ketika ini. Saya pasti anak-anak saya dan guru-guru saya sangat berterima kasih kepada semua ahli yang berhormat kerana sentiasa perhatian terhadap isu sekolah mereka dan memperjuangkan kebajikan sekolah-sekolah ini. Ahli-ahli yang berhormat, dalam penggulungan ini saya akan memberikan penerangan kepada perkara berkaitan pendidikan yang dibahaskan mengikut 5 tujahan utama, iaitu pembangunan dan infrastruktur, kurikulum dan pembelajaran murid, guru, dasar pendidikan dan pengoperasian institusi pendidikan. Saya mulakan dengan penjelasan terkait rapat dengan pembangunan dan infrastruktur, khususnya berkaitan sekolah yang mempunyai bangunan daif. Untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan telah meluluskan sejumlah 920 juta untuk menaik taraf bangunan serta infrastruktur 380 buah sekolah daif di seluruh negara. Dalam ucapan belanjawan 2023, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekali lagi memberi komitmen untuk menyegerakan pembaikan dan pembangunan semula bangunan sekolah yang daif, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Ahli yang berhormat larut tidak ada. Ini pergi kelas tambahan lain ni. Yang berhormatnya. Kemudian saya nak maklumkan sebelum itu juga untuk ahli yang berhormat, ya, berkaitan dengan sekolah daif ini, kerajaan dan juga di peringkat KPM kita bercadang bagi memastikan, ya, pemerkasaan pelaksanaan projek pembangunan bangunan sekolah daif yang sedang diperincikan oleh pasukan petugas khas reformasi sektor awam ataupun STAR yang diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan akan meneliti perkara-perkara berikut. Pertama, keperluan bagi penubuhan satu jawatan kuasa khas atau task force dengan izin di peringkat kementerian untuk memantau secara khusus pelaksanaan projek pembangunan sekolah yang mempunyai bangunan daif. Kedua, menambah baik proses kerja di pelbagai peringkat seperti pra-pembinaan dan semasa pembinaan. Dan yang terakhir, melaksanakan libat urus dengan semua pihak berkaitan bagi memastikan pelaksanaan projek dapat disegerakan. KPM bersama dengan pasukan petugas khas reformasi sektor awam ini akan melaksanakan beberapa projek rintis yang diharap dapat dijadikan model bagi menyegerakan pelaksanaan projek pembangunan sekolah yang mempunyai bangunan daif di seluruh negeri, khususnya di Sabah dan Sarawak. Dan pada masa yang sama, KPM sedang dalam tindakan menubuhkan jawatan kuasa, iaitu jawatan kuasa pemandu pembangunan bangunan sekolah daif. Jawatan kuasa ini akan memantau status pelaksanaan projek pembangunan sekolah dengan bangunan daif di setiap negeri. Ahli-ahli yang berhormat, izinkan saya mengambil kehadiran ahli yang berhormat seperti biasa untuk saya menjawab soalan-soalan ini. Yang ahli yang berhormat setampin, lawas, angkat tangannya, saya tak nampak, tak ada. Kinabatangan, Igan, ada. Igan memang full mark lah. Sampurna, Baram, ada, bagus. Tenom, Tanjung Manis, Seri Aman, Julau, Betong, Saratok, ya, Sikda semua. Batang Sadong, Sikda. Batang Lupar. Saya cikgu. Okey, Lubuk Antu. Angkat tinggi sikit, cikgu tak nampak. Putatan, Kudat, Kuala Krau. Hadir cikgu, hadir. Mas Gading, Ledang saya nampak selalu, dan Larut. Baik, Larut tidak ada. Menyentuh tentang perkara berkaitan sekolah yang mempunyai bangunan daif. Sepitang tak ada, Yang Berhormat Menteri. Sepitang. Sepitang? Okey, baik. Lawas ada? Lawas tidak ada. Kinabatangan? Tiada. Sepitang Baram, hadir, Yang Berhormat Menteri. Saya jawab Baram dulu.
Baram ada kan tadi? Baik. Untuk ahli yang berhormat Baram, terdapat 19 buah sekolah yang telah diluluskan pembangunan semula dan kini berada dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Antara sekolah tersebut adalah SK Beluru Center, SK Beluru Central, SK Bario, SK Long Pelutan, SK Sungai Bakas, SK Long Bemang, SK Batu Bungan, SK Long Bedian, SK Long Loyang, SK Sungai Entulang, SK Morek, SK Long Teran Kanan dan SK Long Panai. Bagi sekolah lain yang dinyatakan oleh ahli yang berhormat Baram, KPM melalui Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak sedang meneliti keperluan kebolehksanaan pembinaan bangunan gantian di sekolah-sekolah ini terutama dalam aspek keperluan sebenar, lebihan baki tanah sekolah serta status hak milik tanah sebelum dimohon untuk pertimbangan agensi pusat. KPM akan bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak dan Jabatan Tanah dan Servis Sarawak serta Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian bagi menyelesaikan isu berkaitan hak pemilikan tanah. Tanjung Manis ada? Tidak ada. Seri Aman? Tidak ada. Mas Gading? Siapa itu? Mas Gading ada? Mas Gading ada, okey. Untuk ahli Parlimen Mas Gading, sebanyak 14 projek Menteri Sri Aman ada dalam Dewan. Sri Aman? Oh ada. Sri Aman. Minta maaf tak nampak Sri Aman. Baik, saya jawab dulu Sri Aman. Untuk makluman ahli yang berhormat Sri Aman, sebanyak 9 projek telah diluluskan untuk pembangunan semula bangunan daif di sekolah dengan kos sebanyak 72.19 juta. Sehingga Februari 2023, sebanyak 5 projek telah siap daripada 9 projek yang telah diluluskan, telah siap sepenuhnya yang berhormat. 3 projek di peringkat pembinaan dan 1 projek di peringkat prabina. KPM akan mengemukakan cadangan pembinaan semula bangunan daif di SK Nangga Sekerang dan SK Gawang Empili dalam RMK ke-12 RP4 tahun 2024. Ya, berhormat ya. Baik, Mas Gading ada 14 projek ahli yang berhormat menaik taraf dan membangunkan semula bangunan daif di sekolah telah diluluskan dengan kos berjumlah 45.45 juta sehingga Februari 2023 14 projek telah siap sepenuhnya yang berhormat di Mas Gading. Baik, Sipitang ada? Baik. Ahli yang berhormat Sipitang telah bertanya tentang status pembaikan atau pembangunan semula bangunan di beberapa sekolah di Parlimen Sipitang. KPM ingin memaklumkan terdapat bangunan yang dikategorikan pada skala 6 iaitu di SMK Gadung. KPM sedang mendapatkan kelulusan pengesahan tidak selamat dan syur roboh daripada pihak JKR Sabah sebelum sebarang permohonan perobohan dan penggantian bangunan daif dikemukakan untuk pertimbangan dan kelulusan agensi pusat. Selain itu, KPM melalui JPN Sabah sedang meneliti keperluan kebolehlaksanaan penyelenggaraan atau pembinaan bangunan gantian di SMK Pengiran Omar dan SMK Western terutama dalam aspek keperluan sebenar dan kondusi keadaan fizikal berdasarkan skor grade impak yang telah ditetapkan sebelum dimohon untuk pertimbangan agensi pusat. Bagi sekolah-sekolah yang kategori 6 dan 7 ini, ahli-ahli yang berhormat, saya sangat menggalakkan ahli yang berhormat sentiasa untuk merujuk kepada KPM supaya kami kita sama-sama dapat mengenal pasti dan segera membuat permohonan-permohonan untuk pembaikan bagi sekolah-sekolah yang berskala 6 dan 7 ini. Lubuk Antu ada tadi kan? Ada, okey. Lubuk Antu, sebanyak 15 projek pembangunan semula sekolah dengan kos sebanyak 50.20 juta telah diluluskan. Sehingga Februari 2023, 4 projek adalah di peringkat pra-pembinaan iaitu di SK NG Tibu, SK NG Lidong, SK Isu Bangat dan SK San Semanju. KPM turut akan mengemukakan cadangan pembangunan semula di SK Nangga Enteban dalam RMK ke-12 RP4 tahun 2024. Saratok ada? Saratok tidak ada. Batang Sadong? Okey, Batang Sadong Nun di sana. Menteri, saya ingat elok. Kalau ada tu picit lampu supaya nampak. Terima kasih. Lampu saya tak nampak, Okay, Datuk Speaker. Nampak tak sana? Ada. Saya nampak tangan, mata. Okey, nampak tangan. Nampak tangan Okey. lebih jelas. Untuk makluman yang berhormat Batang Sadong, sebanyak 14 projek membangunkan semula bangunan daif di sekolah yang telah diluluskan dengan kos sebanyak 55.80 juta. Sehingga Februari 2023, sebanyak 6 projek telah siap sepenuhnya yang berhormat, 2 projek di peringkat pembinaan dan 6 projek lagi di peringkat prabina. Selain itu, KPM juga telah mengenal pasti 11 sekolah yang mempunyai bangunan daif. Daripada jumlah tersebut, 6 buah sekolah adalah pada skala 6
dan 5 buah sekolah adalah pada skala 7. Batang Lupa ada? Baik, ahli yang berhormat, Batang Lupa, berhubung status pembangunan di SK Tungkah Melayu dan SK Tuanku Bagus. Bagus dalam sekolah ini, Tuanku Bagus. Kedua-dua projek telah diluluskan dalam projek Daif 1 bilion dan kini berada dalam peringkat pra-pembinaan. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, KPM akan meneliti cadangan pembinaan Dewan Terbuka di SMK Pusar khusus dari aspek kesesuaian serta status hak milik tapak tanah di sekolah tersebut. Ahli yang berhormat Ledang, ada ya? Ahli yang berhormat Ledang bertanya tentang SK Serum 4. Yang mana data KPM menunjukkan bangunan ini dikategorikan pada skala 6 yang berhormat. KPM sedang mendapatkan kelulusan pengesahan tidak selamat dan show roboh daripada JKR sebelum sebarang permohonan perobohan dan penggantian bangunan lama di SK Serum 4 dikemukakan untuk pertimbangan dan kelulusan agensi pusat. Kuala Krau ada? Kuala Krau tidak ada. Baik. Stampin juga tidak ada. Puan Menteri. Sampurna? Yang Berhormat Menteri boleh celah. Ya, silakan Ledang. Terima kasih. Berkenaan dengan satu lagi tadi, selain daripada yang saya bangkitkan tentang Sekolah Kebangsaan Serum 4, saya juga telah bangkitkan berkenaan dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mamat. Saya tak sampai lagi Ledang. Kejap lagi saya jawab. Lain tajuk. Ledang laju sangat dalam kelas. Kita ikut turutan Ledang ya. Baik, terima kasih. Baik. Terima kasih Ledang. Baik. Sampurna ada? Tidak ada. Putatan? Hulu Terengganu? Tidak ada. Ada, Cikgu. Mana? Ada. Oh, ada Hulu Terengganu. Oh, terima kasih ada. Tinggi sekali ya, Mak. Terima kasih. High jumper. Selalu yang tinggi sekali duduk belakang yang berhormat ya, dalam kelas. Baik, terima kasih ahli yang berhormat Hulu Terengganu telah membangkitkan tentang status pembinaan bangunan tambahan di SMK Tengku Ampuan Intan. KPM ingin menjelaskan bahawa projek pembinaan satu blok gantian mengandungi 12 bilik darjah, kantin dan lain-lain kemudahan di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Ampuan Intan Kuala Berang, Hulu Terengganu adalah pada status lewat jadual. Kemajuan sebenar ditapak adalah 63% berbanding jadual 7.43% iaitu lewat 4 hari. Sehingga kini JKR dan KPM akan terus memantau pelaksanaan projek ini bagi memastikan ianya dapat disiapkan mengikut jadual. Jadi ahli yang berhormat, saya akan pastikan bahawa dan memantau pembinaan Sekolah Tengku Ampuan Intan ini dan akan maklumkan pada yang berhormat dari semasa ke semasa. Menteri Pendahuluan. Serian ada? Serian tidak ada. Hulu Selangor ada. Ya. Boleh? Tapi Hulu Selangor belum dipanggil kan? Hulu Selangor belum panggil lagi Hulu Selangor. Tak, ini sebab saya ada dapat jawapan sebenarnya ni. Nak betulkan jawapan. Cikgu tak panggil lagi. Cikgu tak panggil duduk. Tak ada ulangan. Cikgu tak panggil. Nanti pengetua panggil pula nanti susah. Duduk Hulu Selangor. Duduk dulu. Boleh? Menteri. Hulu Langat, speaker Tani Langat. Apa Budak nakal ulangan tu, nakal sangat. Cuma Hulu Selangor nak berkenaan dengan Saya rasa berkaitan dengan jawapan yang dibagi. tak boleh. Juga. Bagi menteri jawab ni dulu. boleh tak saya saya selesaikan dulu Selesai soalan dulu. ini. Janji. Sebab ramai ni. Janji tu. Ya. Ya, cikgu Mana yang pergi laluan dia? Kita ikut giliran. Okey? Alright. Okey. Silakan. Baik, ahli yang berhormat Kelang ada? Kelang ada. Okey. Ahli yang berhormat Kelang telah membangkitkan tentang status pembinaan SMK Kota Kemuning 2. Untuk makluman ahli yang berhormat, projek SMK Kota Kemuning 2 ini telah dipersetujui oleh kerajaan untuk dilaksanakan pada tahun 2018 secara kerjasama awam swasta ataupun dalam kurungannya Public Private Partnership PPP melalui kaedah pertukaran tanah land swap. Perjanjian penswastaan ini juga telah ditandatangani pada tahun 2018. Tetapi memandangkan terdapat isu perundangan dan mahkamah telah memutuskan untuk mengadakan proses mediasi antara KPM dengan syarikat tersebut, maka proses tersebut perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan SMK Kota Kemuning 2 dapat dimulakan. Cuma untuk ahli yang berhormat Kelang, kita sedang berusaha untuk sekolah ini, maknanya dari segi proses untuk dijadikan realiti itu sedang berlangsung. Terima kasih Menteri. Bagaimanapun apabila saya tanya soalan, mantan Menteri Pendidikan kita dari sebelah sana telah menjawab melalui Facebook beliau bahawa sewaktu beliau menjadi menteri juga
lulus sekali lagi dalam kementerian itu. Belum? Mantan menteri sekali lagi diluluskan Oh. SMK Kota Kementing 2. Sebab setahu saya pada tahun 2018 ialah projek utama kepada negeri Selangor dalam rancangan tapi, Malaysia 12. itulah Tiba-tiba ia hilang. Itu yang saya risau sangat. Okey, Saya jangan risau, sangat jangan prihatin risau. dengan jawapan Okey, tak menteri. payah risau. Tolong Okey. pastikan. Terima kasih. Okey, terima kasih, jangan risau. Yang ini memang dalam pemantauan saya. Indra Mahkota tidak ada. Putatan? Tak ada, Tak ada. Ahli Yang Berhormat Kelang sekali lagi telah membangkitkan menyentuh cadangan pembinaan di kawasan Bukit Raja. KPM telah mendapat kelulusan pembinaan SK Bukit Raja dalam RMK ke-12 RP2 tahun 2022 Yang Berhormat. Status pembinaan adalah pada fasa prabina. Pembinaan SK Bukit Raja ini dijangka akan dapat mengurangkan masalah kepadatan murid di kawasan sekitar. Dan insya-Allah kita sedang pastikan projek ini dibina mengikut tempoh dan jadual yang ditetapkan. Baik. Ahli Yang Berhormat Cikgu, pendang cuti 2 hari ya. Pendang cuti 2 hari. Terima kasih cikgu. Saya tak lantik pun dia jadi ketua kelas. Macam mana ni Datuk Speaker? Yang ni, Ulu Selangor ni. Rasa ada? Ulu Selangor jawab boleh? Rasa, kejaplah Ulu Selangor, bagi saya habiskan ni dulu. Rasa ada? Rasa ada. Okey, Rasa. Ahli Yang Berhormat Rasa telah bertanya berkaitan dengan pembinaan sekolah rendah dan menengah di kawasan Seremban 2 Heights, KPM, menerusi JPN Negeri Sembilan merancang Yang Berhormat untuk mengemukakan permohonan kepada agensi pusat berhubung cadangan pembinaan kompleks sekolah iaitu sekolah rendah dan sekolah menengah di kawasan Bandar Sendayan dalam RMK ke-12 RP4 tahun 2024 tertakluk kepada keutamaan dan kedudukan kewangan semasa kerajaan. Kita ambil perhatian tentang isu ini Yang Berhormat dan kita telah pun berancang untuk mengemukakan permohonan berdasarkan saranan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih, Menteri. Tidak ada. Setiu ada? Setiu, Ahli Yang Berhormat Setiu bertanya ataupun mencadangkan berkaitan dengan cadangan pembinaan Dewan Sekolah di SMK Penarik. Seperti yang dibangkitkan, KPM telah mengemukakan permohonan bagi membina sebuah Dewan Sekolah dalam RMK ke-12 RP3 tahun 2023 untuk pertimbangan agensi pusat. Walaupun kelulusan ini tertakluk kepada keutamaan dan kedudukan kewangan semasa kerajaan dan perkara ini telah pun diambil perhatian oleh KPM untuk Ahli Parlimen Setiu. Ahli Yang Berhormat Setiu juga telah membangkitkan berkaitan pembinaan sebuah institut pendidikan guru di daerah Setiu. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Tetapi dalam keadaan sekarang, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, kapasiti keseluruhan ruang pembelajaran di 27 buah IPG campus dapat menampung sehingga 22,500 orang pelajar. Bilangan pelajar di IPGK Sultan Mizan adalah 546 orang, manakala di IPGK Datuk Razali Ismail adalah seramai 1,283 orang. Oleh itu, bilangan kampus IPG sedia ada sudah mencukupi sesuai dengan unjuran pelajar seramai 4,000 hingga 6,000 setahun. Khusus di Negeri Terengganu, IPG Kampus Sultan Mizan di Besut serta IPG Kampus Datuk Razali Ismail di Kuala Terengganu masih boleh menampung keperluan enrolment pelajar. Jadi setakat ini Yang Berhormat, tidak ada lagi keperluan di daerah Setiu, tetapi yang sudah ada di kampus khususnya di Kampus Sultan Mizan dan juga Datuk Razali Ismail boleh menampung. Ya? Baik, libaran ada? Libaran ni sangat penting sebenarnya tapi dia tak ada. Cuma saya nak rakamkan Yang Berhormat Datuk Speaker untuk isu yang dibangkitkan oleh libaran ini adalah berkaitan dengan sekolah seni Malaysia. Cuma saya nak rakamkan bahawa kami di KPM sangat menghargai bakat anak-anak khususnya daripada Sabah dan Sarawak dan perkara ini terbukti dengan kehebatan murid di SMK Elopura iaitu Feli Stacey Paimin yang telah bersama-sama memberikan persembahan yang cukup menakjubkan tuan-tuan dan puan-puan, ahli yang berhormat sekalian, semasa konsert diraja KPM yang dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong pada 23 hingga 25 Februari 2023 yang lalu. Jadi saya rakamkan ucapan tahniah kepada anak kita ini yang telah membuktikan bahawa bakat beliau adalah bakat yang sangat luar biasa. Seterusnya Yang Berhormat, yang ditanya ataupun yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Ledang dan juga Padang Terap ada? Okey.
KPM ingin memaklumkan pada masa ini sekolah berasrama penuh. Saya dapati dalam tempoh perbahasan, beberapa ahli yang berhormat telah mencadangkan penubuhan sekolah-sekolah khusus seperti sekolah berasrama penuh serta sekolah menengah kebangsaan agama. Untuk makluman ahli yang berhormat, KPM tidak hanya menumpukan kepada pembinaan sekolah-sekolah khusus kerana akses pendidikan perlu diberikan sama rata kepada semua. Jadi untuk pertanyaan oleh Yang Berhormat Ledang dan Padang Terap, KPM ingin memaklumkan pada masa ini sekolah berasrama penuh di negeri Johor Yang Berhormat dan Ledang mampu menampung kemasukan murid yang berpotensi dari kalangan anak watan negeri tersebut. Selain itu, ahli Yang Berhormat Setiu, Hulu Langat dan Kudat mencadangkan agar sekolah menengah kebangsaan agama yang dibina di kawasan Parlimen ahli Yang Berhormat. Jadi untuk makluman ahli parlimen dan juga ahli berhormat sekalian, KPM telah meneliti program pendidikan aliran agama yang ditawarkan di ketiga-tiga daerah tersebut, Setiu, Hulu Langat dan Kudat, dan mendapati pendidikan aliran agama yang ditawarkan menerusi SMKA atau Sekolah Agama Bantuan Kerajaan di daerah tersebut serta daerah berdekatan masih mampu untuk menampung keperluan dan permintaan murid yang berminat dalam aliran tersebut. Di samping itu, sekolah-sekolah menengah harian, kita jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, ahli-ahli berhormat yang sekalian, bahawa di daerah-daerah, di sekolah menengah harian juga, di daerah-daerah ini turut menawarkan pakej pelajaran agama serta kelas aliran agama. Jadi KPM sentiasa akan memastikan pembinaan ini dan khususnya sekolah khusus ini dari semasa ke semasa akan memberikan manfaat kepada semua, dan yang paling penting adalah bagaimana kita nak memberdayakan sekolah-sekolah sedia ada dan memberikan tumpuan kepada pendidikan yang berkualiti. YB Menteri, Kudat minta laluan. Silakan Kudat. Mana Kudat tu? Okey, ya. Ya, saya ada bangkitkan berkenaan dengan masalah pengujudan sekolah menengah agama di daerah Kudat. Sebab di sebelah utara Sabah ini ada 5 daerah keseluruhannya tidak mempunyai sekolah menengah agama. Jadi saya mohon kepada YB Menteri untuk mempertimbangkan pembinaan satu sekolah agama di daerah Kudat, khususnya di Parlimen Kudat, untuk memenuhi tuntutan daripada masyarakat di 5 daerah, yaitu daerah Banggi, Kudat, Kota Marudu, Matunggung dan Pitas. Baik. Ya. Terima kasih. Sebab sekolah agama yang terdekat adalah di Ranau dan di Kota Belud. Terima kasih. Terima kasih Kudat, saya akan pertimbangkan. Darjah, cikgu. Ketua Darjah bangkit. Ya. Terima kasih. Hai, bangun pula dia. Terima kasih Menteri. Cuma saya dalam yang berhormat Datuk Speaker, Pengetua. Cuma saya menyebutkan kekurangan sekolah agama ni, saya lupa sebut masa perbahasan saya tu di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terima kasih cikgu. Okey, baik. Di wilayah Persekutuan Ya, Kuala Lumpur, ya. Baik, saya ambil nota tersebut. Hitam. Ya, Aitam. Yang Berhormat, terima kasih. Saya cemburulah Yang Berhormat menjawab asyik soalan Ledang. Tapi saya pernah membangkitkan, mungkin terlupa atau terlepas pandang, iaitu dari segi peruntukan. Kita nak membantu Kementerian Pendidikan. Peruntukan itu tak cukup. Saya dalam pembahasan hari kedua, saya pernah membangkitkan soal agihan peruntukan kepada sekolah pelbagai aliran. Yang berhormat bangkitkan semasa belanjawan atau yang sebelum? Dua-dua. Sebab tu hari pertama saya, maaf kerana saya disebabkan kesetukan masa, saya diberi secara bertulis. Saya tak sempat nak tanya. Tapi dalam perbahasan kali ini saya jawab. Saya masih ingat lagi 3 perkara saya bangkitkan. Pertama, peruntukan tu 900 juta setahu saya, dan dia berkurangan banding dengan sebelumnya. Kalau boleh, saya rasa kita patut tambah kerana ini memberi manfaat kepada SK, SMK, SDKC, SDKT. Yang itu pertama, saya nak tahu cara agihan tu. Kedua, sekolah daif ni over and above. Jadi peruntukan ni yang 300 lebih ni, sebuah sekolah yang dibaiki, adakah ia mencukupi? Ketiga, ada satu lay section untuk pembangunan sekolah baru. Dia ada 3 peruntukan di bawah kementerian. Jadi saya nak tanya, kalau ada jawapan, saya mintalah supaya Menteri dapat jawab. So, saya memang bangkitkan, bukan saya tak bangkitnya. Sebab tu saya cemburu kenapa Ledang dapat jawapan. Tapi saya dah jawab secara bertulis ya kepada Yang Berhormat. Kali kedua bertulis dah. Okey, baik. Yang Berhormat Menteri, minta laluan sikit ya. Ya, Padang Terap. Tadi saya meneliti, Speaker, tadi saya meneliti jawapan Yang Berhormat Menteri tentang Padang Terap, tapi tidak ada jawapan yang tuntas
tentang sekolah berasrama penuh di Padang Terap yang telah dibuat Majlis Pecah Tanah tahun 2018. Jadi minta status terkini. Oh, soalannya spesifik. Saya jawab yang umum sebabnya saya lihat kepada soalan itu bertanya tentang SBP. Jadi saya jawab gitulah maknanya. Nak jawapan yang spesifik. Baik, saya jawab dah secara bertulis nanti. Boleh? Untuk Padang Terap saja sebab baru ada berkaitan dengan dimaklumkan, saya baru maklum tentang sudah ada pecah tanah. Pecah tanah Baik, 2018. baik, saya akan ambil maklum tentang terima kasih, tersebut. Yang Menteri. Terima kasih. Ya, Urus Selangor. Silakan. Okey, terima kasih. Ya. Ini berkaitan dengan soal lisan yang lepas. Saya rasa mungkin salah faham. Dari segi apa yang dijawab kepada saya lah. Salah faham. Saya menyatakan bahawa iaitu berkaitan dengan kelas di Sekolah Menengah Syed Mansur di Batang Kali yang melibatkan OKU. Bukan melibatkan kelas biasa ni. Yang mana ianya tidak boleh menampung pelajar tersebut. Itu yang saya maksudkan, OKU. OKU di Sekolah Mansur, SK Ya, Mansur. Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Mansur Batang Kali. Baik, saya berikan jawapan bertulis nanti. Baik, saya harap khusus benda isu ni betulkan OKU. baliklah. Baik. Kita bagi jawapan lain lah. Sebab itu ya, jawapan itu tidak menjawab kepada persoalan yang berhormat. Ya, betul. Itu saja saya minta. Okey, baik. Terima kasih banyak. Yang berhormat. Baik. Ahli Yang Berhormat Hulu Langat juga memohon agar sebuah kolej tingkatan 6 dibina di parlimen tersebut. Banyak betul Hulu Langat ni minta. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, KPM ingin memaklumkan pada masa ini terdapat 9 buah sekolah yang dijadikan sebagai pusat tingkatan 6 di Hulu Langat dengan enrolment keseluruhan seramai 1,515 orang murid. Kita committed Yang Berhormat. Maknanya kalau ada isu-isu yang berkaitan dengan memastikan murid yang layak berpeluang untuk menyambung pendidikan di tingkatan 6, KPM akan memantau keperluan pembinaan tersebut dan biasanya melalui JPN negeri. Jadi kita akan pantau dari semasa ke semasa sama ada permintaan setempat yang dikelolakan oleh pejabat pendidikan daerah. Cikgu, sikit ya cikgu. Saya rasa kadang-kadang orang silap. Itu mungkin daerah Hulu Langat. Ini dalam parlimen Hulu Langat. Yang itu. Dia baiknya. daerah parlimen. Siapa lagi murid? Mana? Baik, tapi Ini pengawal pusat sumber ni yang kacau ni. Pengawal pusat sumber. Duduk. Bagi ketua Ini dua-dua hulu ni. Hulu. Dia pusat sumber, dia nak kacau kita pula. Okey, teruskan. Okey. Dia dalam parlimen Hulu Langat, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, baik. Saya jawab ni bagi parlimen Hulu Langat, tapi kita akan tengok dari semasa ke semasa. Baik. Seterusnya, Putatan ada? Tidak ada. Kudat ada ya? Baik. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, kerana Kudat dan juga Sungai Besar ada? Sungai Besar. Baik. Sungai Besar ada. Membangkitkan isu yang terkait rapat dengan sekolah komprehensif, perluasan sekolah komprehensif K9 dan K11. Untuk makluman Yang Berhormat, KPM sentiasa kita memang bertungkus lumus dalam memastikan akses pendidikan disediakan di semua peringkat pendidikan dan matlamat utama sekolah komprehensif 9 atau K9 diwujudkan bagi menangani isu keciciran di kawasan pedalaman terutamanya dalam kalangan murid orang asli dan pribumi yang menghadapi kesukaran untuk meneruskan pendidikan ke peringkat menengah atau faktor lokasi ke sekolah menengah yang jauh, bentuk muka bumi yang mencabar dan sosioekonomi keluarga. K9 merupakan sekolah yang memberikan pendidikan mulai tahun 1 hingga tingkatan 3 sehingga kini terdapat 9 buah sekolah K9. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat Kudat, SK Sabur akan beroperasi sebagai sekolah K9 untuk sesi persekolahan bermula 20 Mac 2023. Jadi Yang Berhormat boleh pergi turun pada 20 Mac 2023 ini untuk melihat perkembangan sekolah SK Sabur ini sebagai sekolah K9. Mohon sebagai tambahan Yang Berhormat Menteri, itu adalah salah satu poin yang ingin saya utarakan. Tapi yang paling penting sekarang ni, terutama sekali macam sekolah Sabur dan ada beberapa lagi sekolah di. Ya, saya tak habis lagi jawab Yang Berhormat. Okay, saya nak sebut ni. Ya, selain daripada SK Sabur, kita ada SK Menanam Telupin, SK Buis Telupit dan SK Jambungan Beluran yang turut akan beroperasi dalam sesi persekolahan yang akan datang sebagai sekolah K9. Ya, Mak Menteri, sedikit daripada Sungai Besar. Sekejap, Sungai Besar ada jawapan sekejap. Okey. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Sipitang, ada Sipitang? Tidak ada.
Untuk Sipitang, KPM sebenarnya telah meneliti keperluan dan kebolehkelaksanaan K9 di kawasan Long Pasir serta kawasan lain yang bersesuaian. Setelah KPM meneliti dan melihat kejayaan K9, pelaksanaan K9 khususnya, sukacita ingin saya umumkan peluasan konsep sekolah komprehensif K9 ini kepada sekolah komprehensif 11 atau K11 iaitu pendidikan bermula dari tahun 1 sehingga tingkatan 5 di sekolah yang sama. Sebagai permulaan, KPM akan melaksanakan rintis K11 di SKRPS Betau Kuala Lipis, Pahang khas bagi murid orang asli dan SK Long Bedian Baram Sarawak khusus untuk murid pribumi Penan bermula pada sesi persekolahan pada 20 Mac 2023. Jadi sempena pembukaan sekolah nanti akan ada 2 sekolah yang akan memulakan dan melaksanakan rintis sebagai sekolah K11, satu di Kuala Lipis dan satu di Baram. Ahli yang berhormat Sungai Besar, mencadangkan agar program K9 diperluaskan kepada K11 di SK Binjai Jaya. Untuk makluman ahli yang berhormat, SK Binjai Jaya telah melaksanakan program K9 bermula tahun 2021. KPM akan memastikan pelaksanaan program K9 ini diperkasakan dan objektif K9 untuk sekolah ini dicapai sebagaimana yang disasarkan. Ya, yang berhormat. Terima kasih Yang Berhormat atas respon. Cuma kita ada permintaan daripada seluruh penduduk di situ. Kita tahu masalah keciciran sangat besar dan ada di antara pelajar yang terpaksa mengarungi sungai yang sangat deras. Jadi K9 memang sudah bermula sejak 2021 dan kita minta, kita mohon supaya terus diteruskan ke K11. Ini memang permohonan daripada rakyat Sungai Besar. Saya akan meliti permohonan tersebut kerana sekolah ini kalau dalam ikut kita punya rekod baru sangat untuk K9 dia 2021. Tapi kalau ada permintaan, memang berdasarkan permintaan lah kalau yang K11 ini pun kita akan memang laksanakan K11. Tapi dengan maknanya ekosistemnya kena kondusif untuk memenuhi hasrat K11 itu yang berhormat. Berhormat rasanya permohonan sudah kita ajukan. Baik, untuk saya akan melanjutkan teliti. ke K11 tu. Baik, saya akan teliti. Terima kasih yang berhormat. Yang berhormat Kudan juga membangkitkan tentang isu murid SK Sabur yang terpaksa menghuni rumah transit akibat jarak ke sekolah yang jauh. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Kudat kerana telah membangkitkan isu ini dan sebenarnya dengan izin Datuk Speaker, storytelling beginilah yang sentiasa menyebabkan kami di KPM bersungguh-sungguh untuk memastikan anak-anak kita mendapat akses pendidikan yang baik. Saya ucapkan terima kasih kerana berkongsi kisah ini, memang sangat menyayat hati dan juga pegawai-pegawai saya telah pun turun untuk menyaksikan sendiri bagaimana kanak-kanak ini dijaga sesama sendiri dan juga pergi ke sekolah. Untuk makluman yang berhormat, terdapat bagi saya habiskan sekejap. Untuk maklumat ahli yang berhormat, terdapat asrama desa dengan kapasiti 35 orang di SK Sabur. Sebuah bangunan asrama baru dengan kapasiti 120 orang akan dibina di sekolah tersebut. Untuk maklumat ahli yang berhormat, rumah transit yang digunakan oleh murid merupakan inisiatif sokongan ibu bapa serta komiti yang mengambil berat dalam menyediakan kemudahan penginapan untuk murid-murid yang tinggal berjauhan dengan sekolah. KPM amat menghargai komitmen ibu bapa dan komiti dalam memastikan kemudahan dan keselamatan serta penginapan anak-anak ini disediakan. Jadi kita boleh lihat dalam konteks di Kudat ini, di SK Sabur ini, terdapat sokongan yang cukup kuat daripada ibu bapa dan juga komuniti. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih YB Menteri. Sebenarnya bukan setakat SK Sabur. SK Sabur tu cuma saya ambil sebagai contoh, tetapi ada beberapa sekolah lain sebenarnya yang keadaan dia serupa sebab jarak antara sekolah dan juga perkampungan terlalu jauh. Ada yang perlu menyeberang beberapa batang sungai. So, mereka terpaksa mengadakan rumah-rumah transit ini dan saya harap seperti mana yang dalam ucapan saya tempoh hari, saya harap supaya kita boleh atasi masalah ini dalam tahun inilah. Supaya tidak lagi berlaku ada transit, rumah transit yang memang tidak teratur, dalam keadaan tidak teratur. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya ambil perhatian perkara tersebut. Ahli Yang Berhormat Tenom Shah Alam dan Kuala Langat membangkitkan tentang isu kepadatan. Semua ada kan? Kuala Langat ada, Shah Alam ada, Tenom.
kepadatan kelas ekoran bilangan murid yang tinggi dalam sesuatu sekolah. Dalam hal ini, KPM telah mengambil langkah proaktif untuk mencari jalan penyelesaian yang terbaik bagi mengenangani masalah tersebut. Perkara ini penting bagi memastikan murid boleh belajar dengan selesa, kondusif dan dapat memberi fokus kepada pembelajaran dengan baik. Antara usaha yang diambil oleh KPM termasuk untuk mengatasi masalah ini termasuk penambahan bilik darjah di sekolah berdasarkan keperluan dan kesesuaian tapak atau pembinaan sekolah baru. Parlimen Tenom ada? Ahli Parlimen Tenom? Tidak ada. Saya jawab dulu untuk Kuala... Yang Perdana Menteri, Tenom ada. Oh, ada. Sorry. Minta maaf, Tenom. KPM telah mengenal pasti cadangan awal tapak bagi pembinaan sekolah menengah baru sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah kesesakan murid, khususnya di sekitar kawasan Kemabung. Ya. Dan ketika ini KPM dalam proses penyediaan dokumen untuk mendapatkan ulasan daripada agensi teknikal dan pihak berkuasa tempatan bagi pemilikan tapak tersebut. Jadi kita ambil perhatian untuk kawasan Kemabung ini dan kita akan maklumkan dari semasa ke semasa perkembangan berkaitan dengan isu kepadatan ini. Berhubung sekolah yang mempunyai bilangan murid yang tinggi dan padat di SK Kebun Baru dan SK Jenjarum seperti yang dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat Kuala Langat, KPM telah diluluskan projek pembinaan bangunan gantian di SK Kebun Baru dengan kos projek berjumlah 3.7 juta. Skop projek ini meliputi pembinaan bangunan sekolah dengan 8 bilik darjah, 1 dewan terbuka serta kemudahan-kemudahan berkaitan. Projek ini masih berada di peringkat prabina iaitu dalam proses untuk mengemukakan kelulusan kebenaran merancang dan pelan bangunan kepada pihak PBT. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, keperluan pembinaan sekolah baru di kawasan Kuala Langat adalah dalam perhatian KPM. Sehubungan dengan itu, dalam Rancangan Malaysia ke-12 RP2 tahun 2022, KPM telah diluluskan projek perolehan tanah bagi cadangan pembinaan SK Bandar Putra 2 dan pada masa ini KPM sedang dalam usaha dalam kerja-kerja awalan, ya, dan kita akan mengemukakan permohonan kepada agensi pusat untuk pembinaan sekolah baru dalam rancangan Malaysia 5 tahun setelah selesai perolehan dan pemilikan tapak-tapak tersebut. Jadi Yang Berhormat Kuala Langat untuk SK Kebun Baru peringkat prabina dan kita akan teruskan dengan SK Bandar Putra 2 dalam proses untuk kerja-kerja awalan. Selain itu, KPM juga merancang untuk memohon projek pembinaan sekolah baru SMK Johan Setia dan projek perolehan tanah bagi cadangan pembinaan SK Rimbayu dalam RMK ke-12 RP3 tahun 2023 tertakluk kepada kedudukan kewangan semasa kerajaan. Dengan pembinaan projek-projek ini, kita harap kita dapat mengurangkan kepadatan murid di sekolah-sekolah sekitar kawasan Kuala Langat. Dan untuk Shah Alam, Yang Berhormat Shah Alam, KPM sedang mengenal pasti cadangan awal tapak bagi pembinaan sekolah menengah baru di kawasan pinggiran USJ sebagai langkah untuk menangani sekolah yang mempunyai kepadatan murid yang tinggi. Dan Shah Alam juga kita dah maklumkan ada 2 buah sekolah dalam belanjawan yang telah pun dibentangkan. Silakan Kuala Langat. Okey, untuk maklumat bahawa 8 kelas bilik darjah yang akan dibina itu sangat tidak mencukupi. Sebab buat masa ni keperluan adalah 72 bilik darjah dan yang ada hanya 32. Dan akan berlaku penambahan untuk pelajar-pelajar tingkat darjah 1 nanti. Sangat boleh dibuat. Saya ambil perhatian Yang Berhormat sebab unjuran-unjuran ini telah pun kita laksanakan. Jadi kalau ada maklumat lain itu saya akan semak kemudian. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri, Bentong. Ya, Bentong ada tanya mengenai sekolah yang banjir. Ya. Ada jawapan? Ada, belum sampai. Sekejap ya Bentong. Ya. Okey, baik. Kuala Pilah pun ada sekejap. Saya jawab. Kuala Pilah pun ada bertanya berkaitan sekolah kebangsaan tapak. Bentong, baik. Bagi menjawab pertanyaan Bentong, KPM telah menyalurkan peruntukan sebanyak 520,000 bagi tujuan penyelenggaraan sekolah yang terkesan banjir di SK Sungai 2, SK Janda Baik, SJKT Karak dan SJKC Haimun Repas. So ada peruntukan telah pun diberikan kepada sekolah-sekolah ini. Yang Berhormat Menteri, SMK Bentong? Tak ada dalam sedangkan SMK Bentong yang paling teruk terjejas sebenarnya. Okey, mengikut seluruh kawasan di bawah tingkat bawah tu memang semuanya rosak. Baik, saya rasa ini yang diberikan oleh maknanya yang menerima permohonan, tapi saya akan semak SMK Bentong Baik. Yang Berhormat Menteri Kota Belud,
Ya, Kota Belud. Kalau saya tahu, hari itu saya mau menyentuh soal KPM, cuma saya tidak sempat masa sebelum Yang Berhormat Menteri menghabiskan minit-minit terakhir. Saya cuma mau mencadangkan. Saya percaya sebab sekolah daif paling banyak kalaulah mungkin ada di Malaysia ni, mungkin banyak di Sabah. Jadi kalau kita boleh cadangkan bahawa sekolah daif ini dibangunkan oleh syarikat-syarikat tempatan. Maksudnya di lokal tempat itu sendiri, supaya bukan saja kita membaiki struktur dan infrastruktur sekolah itu sendiri, tetapi kita juga bagi peluang kepada pengusaha lokal untuk membangunkan sekolah daif. Kalau boleh saya masukkan cadangan untuk memperbaiki dan membina semula sekolah daif. Terima kasih Kota Belud. Saya jawab dulu untuk sikit lagi Yang Berhormat, yang di-Pertua dah tukar, minta maaf. Berhubung penyelenggaraan Sekolah Kebangsaan Tapak Kuala Pilah. Ya, terima kasih. Yang sering dinaiki air seperti yang dibangkitkan, KPM telah memperuntukkan sebanyak 11 juta pada tahun 2022 bagi tujuan penyelenggaraan 52 buah sekolah di Parlimen Kuala Pilah, termasuk penyelenggaraan parit. Merujuk kepada akses bekalan air dan elektrik kepada sekolah-sekolah khusus di negeri Sarawak seperti yang dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat Igan Julau ada asas di sekolah disediakan. Ada beberapa soalan lain. Saya ingat tadi Ledang ada minta juga untuk respon berkaitan Menteri, dengan Kuala Krai boleh jawab. Kuala Krai juga. Kuala Krai ada? Oh, Kuala Krai ada. Baru masuk ke Kuala Krai? Saya sebut dalam perbahasan juga. Saya jawab dululah yang saya Ledang, sebab tadi Ledang dah bangkitkan tentang Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mahathir Tangkak yang terbakar, ya. Baik, KPM telah menerima permohonan untuk membaiki dewan daripada JPN Johor dengan anggaran kos sebanyak RM500,000. Peruntukan tersebut telah diturunkan kepada JPN Johor untuk tujuan penyelenggaraan dan baik pulih dewan. Permohonan tersebut sedang di peringkat semakkan teknikal KPM dan KPM akan memastikan peruntukan penyelenggaraan tersebut disalurkan sebelum 31 Mac, Yang Berhormat. Sebelum 31 Mac 2023. Terima kasih. Ya? Terima kasih. Baik. Kuala Krau tanya gapo tadi Cik Kelantan dah tu. Boleh ke Cik Kelantan ke Cik boleh belakang. Mari. Ada isu berkaitan dengan dewan, kemudahan di sekolah. Saya ingat yang ini yang terakhir Puan Yang Di-Pertua untuk saya selesaikan. Sebentar ya, saya simak. Kuala Krai Kuala Krau. Oh, ada tak depan? Kuala Krau telah membangkitkan tentang Kuala Krau U. Kalau Kuala Krai dengan I. Bangunan daif di Kuala Krau bukan Kuala Krai. Saya Kuala Krai. Kuala Krai. Tak apa, kalau tak ada nanti saya hantar senarai lain. Yang Berhormat boleh respon dengan senarai dan juga kelulusan. Kuala Krai memahami keadaan. Respon dan kelulusan sekali, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat.